Sebagai usaha untuk membantu food truck vendors semasa bulan Ramadan, Bank Baiduri melancarkan inisiatif Urban Bites by Baiduri. Pelancarannya berlangsung petang tadi di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Jalan Gadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kais Sri Kurna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Inisiatif Urban Bites by Baiduri menawarkan platform bagi pengusaha-pengusaha makanan tempatan seperti Moonlight Kitchen, Kasbah London Kebab dan Bandar Bas. Ia dibuka pada setiap hari semasa bulan Ramadan dari pukul 1 petang hingga 7 malam. Lebih 700 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri serta jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi menyertai majlis tahlil dan membaca surah Yasin bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengeran Anak Damin dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis bermula dengan bacaan surah Yasin beramai-ramai dikepalai oleh Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh. Manakala tahlil dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Doa tahlil dan Allah peliharakan Sultan dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Juga hadir Setiausaha Tetap, Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap. Majlis tahun ini dikelolakan oleh Jabatan Adat Istiadat Negara dan Jabatan Audit. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jamiah Sri Hasnel Bolkiah Kiarong pagi tadi mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis yang berlangsung di Jamiah Asri Hassanil Bolkiah Kampung Kiarong itu diselajurkan dengan bacaan surah Al-Baqarah yang bertujuan sebagai motivasi kepada muslimah untuk mengamalkan bacaan Al-Quran sehingga khatam, terutamanya semasa bulan Ramadan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Seramai 350 orang daripada kes bimbingan muslimah seluruh negara menghadiri majlis ini. Majlis antara lain bertujuan bagi menzahirkan kasih kepada almarhum dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di samping itu, mendorong para muslimah masjid untuk mengamalkan bacaan Al-Quran sehingga khatam. Satu lagi kes jangkitan COVID-19 dilaporkan sembuh hari ini. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes sembuh dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya hari ini melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini sebanyak 221 kes dengan 11 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 207.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 80 kes. 532 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,732 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 122 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,619 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Majlis Perundingan Mukim dan Kampung beserta rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Zainab, Kampung Lumut. Rombongan diketuai oleh Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetam Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Majlis merupakan salah satu usaha kementerian dalam merapatkan lagi hubungan silaturahim antara kementerian dengan kepimpinan akar umbi dan penduduk-penduduk mukim dan kampung di daerah Blaid. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bulan Ramadan merupakan antara waktu yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah. Selain diwajibkan untuk berpuasa pada bulan ini, umat Islam dianjurkan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ia juga merupakan peluang yang terbaik untuk mempergiat, memperelok atau menghalusi bacaan Al-Quran sama ada secara bersendirian ataupun halakah-halakah tadarus yang diadakan sepanjang bulan ini. Membaca Al-Quran mempunyai banyak kelebihan dan fadilat. Antaranya ialah pembaca Al-Quran dinaungi dengan payung rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya ketenangan dan kewaspadaan. Dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipeliharanya dari kegelapan dan tidak bergundah hati dan terlepas dari kesusahan di hari kiamat kerana pembaca Al-Quran sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, pembaca Al-Quran juga diumpamakan seperti buah utrujah, sejenis buah yang harum baunya dan enak rasanya, diberi kemuliaan dan rahmat kepada ibu bapanya serta memperolehi kedudukan yang tinggi dalam syurga. Dalam menjaga kesempurnaan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan, janganlah diabaikan dan dipandang ringan pembaca Al-Quran. Disunatkan untuk lebih tekun dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan yang mulia dan penuh keberkatan ini, lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. ...153 keluarga terdiri daripada klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM di daerah Brunei dan Muara, daerah Blaid dan daerah Temburong tersenarai sebagai penerima agihan makanan iftar di bulan Ramadan. Pengagihan makanan iftar selama 15 hari itu bermula hari ini bagi 119 keluarga di daerah Brunei dan Muara. Tahun ini buat pertama kalinya MKM melaratkan pengagihan makanan iftar kepada 16 buah keluarga di daerah Blaid dan daerah Temburong sebanyak 18 keluarga. Pembiayaan perbelanjaan bagi projek pengagihan makanan iftar merupakan sumbangan daripada para penderma di negara ini. Ia merupakan projek tahunan MKM sempena bulan suci Ramadan yang antaranya bertujuan untuk meringankan beban keluarga kurang berkemampuan agar mereka dapat sama-sama menikmati juadah berbuka puasa dengan makanan yang lebih menyihatkan. Pengagihan makanan itu turut dibantu oleh ahli-ahli Youth Wing MKM serta para sukarelawan.
Projek Bina Ukhuwah meneruskan projek Jelajah Ramadan 5.0 tahun ini dengan Ramadan Basket. Ia bagi menggalakkan orang ramai untuk berbelanja sambil menderma kepada orang-orang yang memerlukan di negara ini. Melalui projek ini, orang ramai diberi peluang untuk membeli belah sambil beramal di pasaraya-pasaraya yang mempunyai kerjasama dengan projek Bina Ukhuwah. Pengalaman unik ini membolehkan masyarakat umum untuk lebih peka dengan anggota masyarakat yang kurang bernasib baik dan mempunyai sumber pendapatan yang terhad dalam persiapan mereka untuk perayaan Aidilfitri kelak. Harapan untuk program Ramadan Basket ini dijalankan untuk mendapat sambutan yang menggalakkanlah dari public, which is orang ramai, supaya untuk kira macam membantu membeli sambil beramal di tempat-tempat ataupun syarikat-syarikat yang tertentu untuk sama-sama membantu persiapan orang-orang yang kurang berkemampuan itu. Sumbangan tersebut akan diserahkan kepada 150 buah keluarga di seluruh negara yang berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Brunei dan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan asasi melalui Ramadan Basket boleh berbuat demikian sehingga 20 April ini di pasaraya-pasaraya yang ikut serta. Selain itu, orang ramai boleh menghantar ke pusat sumbangan iaitu di Blok Pentadbiran Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Maklumat lanjut, layari Instagram @project_Bina Ukhuwah. Rumah-rumah yang tidak dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran lebih terdedah kepada risiko kebakaran. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, kebanyakan rumah di negara ini didapati tidak dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran seperti alat pemadam api, selimut api dan alat pengesan asap. Statistik panggilan kecemasan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat pada tahun 2020 adalah sebanyak 103 panggilan kebakaran. Daripada jumlah tersebut, 69 daripadanya adalah kebakaran rumah dan 34 lagi panggilan kebakaran bangunan. Sementara itu, dari bulan Januari hingga Mac tahun ini, 23 panggilan kebakaran diterima dengan 11 kebakaran rumah dan 12 panggilan kebakaran bangunan. Antara penyebab utama berlaku kebakaran rumah dan bangunan adalah kebakaran elektrik seperti lebih beban, kepanasan yang berlebihan, litar pintas, penyambungan longgar dan pendawaian yang usang, masakan yang ditinggalkan, hos LPG yang longgar dan bocor, kanak-kanak bermain api serta api puntung rokok. Sehubungan dengan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam kenyataannya mengingatkan penduduk di negara ini agar sentiasa peka serta mengambil berat mengenai aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran di rumah masing-masing. Antaranya dengan memastikan dilengkapi dengan alat pencegahan kebakaran, pelan tindakan jika berlaku dan melawan kebakaran, memastikan penggunaan peralatan elektrik sentiasa dikawal dan mengikut piawaian yang betul. Matikan suis peralatan elektrik jika tidak digunakan. Jangan sesekali meninggalkan masakan terlalu lama dan pastikan kepala gas dan hos LPG mengikut piawaian yang betul dan sentiasa berhati-hati dan mengambil berat aspek keselamatan ketika bermain bunga api. Langkah-langkah pencegahan awal amat perlu bukan sahaja semasa kita menunaikan ibadah puasa dan menyambut kedatangan hari raya. Bahkan ia hendaklah dijadikan sebagai amalan keselamatan harian. Jika berlaku sebarang insiden melibatkan kecemasan, hubungi talian kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat 995. Pelaksanaan RMAX Bridging Program 1.0 merupakan salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Manpower Industry Steering Committee Construction MISC dalam pembinaan untuk meningkatkan kebolehpasaran anak-anak tempatan dan memastikan pencari pekerjaan tempatan memperoleh kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam industri pembinaan.
Seramai 31 orang pelatih yang berjaya menjalani latihan intensif program berkenaan selama 6 bulan yang bermula pada 1 Oktober 2020 dan berakhir pada 31 Mac tahun ini. Setiap pelatih telah menjalani latihan secara praktikal di bawah penyeliaan profesional di firma-firma arkitek Civil and Structural Consultant dan Mechanical and Electrical Consultant dan DME. Selama 6 bulan, para pelatih telah menjalani struktur latihan yang ditetapkan bersama dengan industri mengikut keperluan akademik melalui Politeknik Brunei. Saya mendapat banyak pengalaman kerana program ini membagi hands-on site training. Amat bergunalah kalau akan bekerja di tempat construction site. Ia boleh membantu saya untuk mengimprovekan, untuk membagi kefahaman yang lebih detail, yang lebih luas. Program ini selama 6 bulan kami dihantarkan ke 3 company. So di sana kami belajar bekerja sama experts lah, bekerja sama engineer, bekerja bersama arkitek. Alhamdulillah lah, oleh sebab MISC ni memberi ruang dan pada badan kerajaan pun terlibat. Jadi ini satu sinambungan yang baiklah pada anak-anak yang baru diorang lulus daripada graduate. Jadi ini menambah pengetahuan diorang untuk masa akan datang. Dapat menambah lagi ilmu mereka dalam bidang-bidang industri, membagi peluang pada mereka untuk mendekati bidang industri dalam pembinaan.